anak-anak, sebelum ini kita dah belajar tentang mekanisme pertahanan badan. Daripada topik tersebut akan membawa kepada topik hari ini yang ada kaitan dengan sistem imunisasi badan. Ini adalah topik yang kita akan belajar hari ini. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 84 hingga 86 atau join slide cikgu ni. Dah sedia? Mari kita mula. Okey. Ada dua objektif pembelajaran untuk hari ini, iaitu yang pertama adalah mewajarkan kepentingan imunisasi dan membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif. Untuk mencapai kedua-dua objektif ini, kamu perlulah menerangkan kesan pengulangan imunisasi terhadap ketahanan badan dan membezakan graf respon imunisasi primer dan sekunder. Untuk pengetahuan kamu, cikgu nak share dengan kamu yang tengah bulan Jun hari itu, cikgu dah ambil vaksin AstraZeneca untuk COVID-19. Tapi cikgu baru ambil dos yang pertama sebab untuk AstraZeneca ni pada masa cikgu terima tu, tempoh masa dos 1 dan dos 2 dia adalah 12 minggu. Tapi kemarin Menteri Sains dan Teknologi kita iaitu Datuk Khairy Jamaluddin umumkan bahawa tempoh ini telah dipendekkan kepada 9 minggu. Okay, jadi cikgu cuma tunggu sekarang ni lebih kurang 2 bulan lagi. Jadi ini adalah hasil daripada kajian pihak yang bertanggungjawab dan sebab kalau sebelum ini negara-negara seperti United Kingdom, Brazil dan Afrika Selatan dah pendekkan jarak dos ni kepada 6 hingga 8 minggu. Dan selain daripada itu, kerajaan juga telah meluluskan pemberian vaksin COVID-19 kepada golongan berumur 12 hingga 18 tahun. Apakah perasaan kamu terhadap kelulusan ini? Kamu boleh jawab dalam komen ya. Imunisasi merupakan satu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif kepada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Sama juga bila kita dah dewasa ni, kita juga terima vaksin juga macam cikgu. Cikgu terima vaksin COVID-19 ni adalah untuk melawan penyakit. Okay? Kita gunakan vaksin tu untuk melawan penyakit. Vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa terlebih dahulu. Vaksin yang mengandungi antigen diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Okay, kalau kamu tahu sekarang COVID-19 ni dia ada berapa jenis vaksin. Daripada berapa jenis vaksin tu dia juga terdiri daripada jenis dia terdiri daripada sebahagian ataupun keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Okay, jadi yang ini adalah satu perkara yang menarik yang boleh kamu kaji selepas ini. Antigen tersebut berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin yang berbeza. Mari kita lihat perancangan vaksin yang diadakan di Malaysia seperti dalam jadual ini. Okay, rancangan pemvaksin di Malaysia. Kita tengok satu persatu. BCG itu adalah Bacillus calmette-guerin iaitu untuk tuberculosis. Okay. DTaP itu adalah untuk diphtheria, tetanus dan pertussis. HIV itu adalah Haemophilus influenza type B. Polio adalah untuk IPV, inactivated polio vaccine, iaitu untuk mencegah penyakit polio. Penyakit ni pernah terjadi berpuluh tahun yang dahulu dan setakat ini dalam beberapa dekad ni dia dah tak ada lagi. Okay, kecuali ada satu kejadian di Sabah kalau tak salah cikgu. Tapi yang ini kalau kita tengok yang kena adalah penduduk yang bukan warga negara. Okay, kiranya pendatang asing. Okay, kalau untuk warga negara Malaysia memang dia dah terima polio ni. Okay, jadi kita harap nanti pada masa akan datang kita akan tak ada lagi penyakit seperti
COVID-19 ni. Sebab itulah kerajaan ni mereka bertumpus lumus untuk memvaksinkan rakyatnya. Okay. MMR adalah untuk measles, campak, iaitu campak. Okay. Measles dan mumps. Measles adalah campak, manakala mumps ni adalah begok dan juga rubella. Okay. Bukannya mumps ni. Maksudnya MMR ni adalah measles, mumps dengan rubella. Okay. Tapi measles tu adalah campak, mumps tu adalah begok. Okay. MR tu adalah dos booster campak dan rubella. Okay. Iaitu selepas sesuatu tempoh tu, lepas ambil dos satu tu, dia kena ada booster lagi. Booster ni dia macam menguatkan lagi. Okay. Dos yang kedua, dos yang seterusnya yang menguatkan lagi keimunan terhadap penyakit tersebut. DT adalah dos booster untuk difteria dan tetanus. Jadi DT tu maksudnya difteria dan tetanus. Okay, difteria ni dia penyakit cirit beret. Okay. HPV adalah human papilloma virus. Okay, yang ini untuk pelajar perempuan tingkatan 1. Dia ada 2 dos. Dos kedua adalah dalam tempoh 6 bulan selepas disuntik. Bagi yang kamu sekarang dah tingkatan 2, jadi kamu boleh tanya ke rakan-rakan kamu yang perempuan, okay, apa pengalaman mereka dengan dos ini. Betulkah mereka ambil vaksin ini 2 kali dalam setahun? Seterusnya kita tengok JE, iaitu Japanese Encephalitis. Ini adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh kanser dan cuma untuk rakyat Sarawak saja, ya. Okay. Jadi kita akan tengok keimunan ni dalam dia dipecah kepada 2, iaitu keimunan pasif dan juga keimunan aktif. Pasif ni dia ada kedua keimunan ni dia ada semula jadi dan juga buatan. Okay. Kalau untuk keimunan pasif ni, badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Kalau untuk keimunan aktif, badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Jadi kamu kena ingat macam ni. Pasif ni datang daripada luar badan, aktif ni daripada dalam badan kamu dan dirangsang oleh antigen. Dalam badan kamu sebenarnya ada antigen. Okay, kamu kena ingat tu sebab kamu dah belajar ni masa topik yang sebelum ini. Okay. Kedua-dua jenis keimunan ni boleh ditulis sebagai secara semula jadi ataupun buatan. Antibiotik yang kita makan, okay, seperti yang mungkin ada antara kamu pernah makan antibiotik bila kamu sesema, sakit batuk, okay, jadi lepas tu doktor dia berikan kamu antibiotik. Kalau kamu perasan antibiotik yang kita makan, mesti makan sampai habis. Dia tak boleh makan setengah-setengah macam tu. Okay, itu adalah untuk tindakan antibiotik kita dalam badan kita. Okay. Antibiotik yang kita makan akan dikumur keluar daripada badan kita dan dosnya akan berkurangan. Sebab itu, kita perlu mengambil dos antibiotik pada masa ditetapkan supaya aras antibiotik sentiasa optimum. Okay. Sebab itu, kamu kena makan sampai habis. Okay. Tak boleh setengah-setengah, 2-3 biji, 2-3 kali, sehari 2 macam tu. Kena sampai habis dalam paket yang doktor kamu dah bekalkan. Keimunan pasif secara semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan adalah sementara dan singkat kepada bayi, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Okay, kalau kamu tengok graf ni, ini adalah yang bila kamu belajar tentang keimunan ni, kamu kena tengok graf dia untuk membezakan dia. Okay? Jadi bila dia dapat bila dia menyusu pada ibu dia. Jadi ini sebab kenapa bayi ni dia digalakkan untuk menyusu. Susu ni adalah daripada luar. Jadi dia digalakkan sebagai pasif semula jadi. Okay? Jadi dia akan dapat antibodi daripada susu ibu ataupun darah ibu yang melintasi dinding plasenta. Ini adalah untuk bayi satu yang menyusu. Satu lagi adalah bayi yang dalam perut ibu. Bukan perut ya, rahim ibu. Okay? Jadi kalau kamu tengok keimunan adalah sementara, itu beberapa bulan pertama selepas mereka dilahirkan. Okay. Yang kedua adalah keimunan pasif. Keimunan pasif buatan. Okay. Pasif macam biasa datang daripada luar. Kalau untuk yang ini, okay, terhasil pada antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ni adalah sejenis darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit dan keimunannya adalah segera dan sementara. Sebab itu kalau kamu nampak graf ini, dia memang menegak ya, sebab kesan dia adalah cepat.
segera. Lepas tu, tetapi walaupun dia segera, dia akan dalam tempoh yang beberapa masa tu saja. Okay, dia akan jatuh. Jadi, kalau untuk nak buat dia dengan cepat, tapi dia cuma untuk satu tempoh yang singkat saja. Okay, jadi itu adalah keimunan pasif buatan. Kalau untuk keimunan aktif, okay, tadi kita cakap tentang pasif. Pasif itu adalah daripada luar, tapi kalau untuk aktif ni, dia datang daripada dalam badan tu sendiri. Terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Contohnya kalau kamu sesema, batuk, nanti lepas tu badan kamu akan ingat. Okay, keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Semasa jangkitan kedua, semasa jangkitan pertama iaitu yang bahagian bawah ni, yang garisan terang ni, antibodi yang dihasilkan disimpan dalam badan adalah rendah dan tidak mencapai aras keimunan. Okay, yang ini bila kamu tak makan ubat apa-apa ni ya. Okay, lepas tu bila kamu kena, contohnya sesema pada kali kedua, antibodi akan dihasilkan, antibodi yang dihasilkan melebihi aras keimunan dan keimunan akan dicapai. Okay, jadi itu adalah apa yang terjadi apabila keimunan aktif semula jadi. Dan yang terakhir sekali adalah keimunan aktif buatan, di mana ia terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati ataupun lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Keimunan aktif semula jadi, dia datang daripada badan kamu bila kamu tak makan apa-apa. Jadi bila kamu sakit lagi, badan kamu dah ada antibodi dia sendiri. Kali kedua jadi, sebab pertama tu badan kamu belajar. Kali kedua jadi, badan kamu dah tahu apa yang kena, jadi dia akan attack benda-benda yang asing dalam badan kamu. Okay? Kalau untuk keimunan aktif buatan ni, bila kamu dapat suntikan. Okay? Yang ini adalah bila contohnya cikgu dapat suntikan vaksin COVID-19 ni tadi. Okay? Ini adalah apa yang terjadi. Ini adalah apa yang terjadi kepada kamu bila kamu terima vaksin. Okay? Ia adalah jenis keimunan aktif buatan. Terhasil apabila vaksin mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Kalau kamu dapat lihat suntikan yang pertama ni, okay, kesan dia taklah begitu cepat ataupun kesan dia tak berkesan sangat. Okay, jadi dia perlukan suntikan kedua ni, okay, untuk meningkatkan aras keimunan dan jangka masa yang berpanjangan. Okay, itu yang terjadi bila contohnya vaksin yang sekarang ni, Pfizer, vaksin COVID ni, Pfizer, Sinovac, termasuk cikgu punya, AstraZeneca, dia perlukan suntikan yang kedua untuk tingkatkan aras keimunan. Sama juga kalau kamu tengok balik jadual pemvaksinan tadi tu, okay, ada beberapa dos tu, dia ada booster dia. Okay, fungsi dia lebih kurang sama untuk meningkatkan aras keimunan. Alright, jadi cikgu harap kamu faham ni. Kalau tak faham, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp ya, ataupun kamu boleh tinggalkan dalam komen. Okay. Untuk seterusnya adalah tugasan kamu. Yang pertama sekali, lukiskan di dalam buku nota graf keimunan pasif dan aktif. Kedua, ambil gambar hasil kerja kamu, letak dalam grup WhatsApp kita. Dan ketiga, typekan dalam grup WhatsApp apa yang kamu telah pelajari hari ini. Kalau ada soalan, kamu jangan malu type dalam komen di bawah juga. Okay. Kalau malu juga boleh PM cikgu ya. Tapi kamu mesti nyatakan dengan spesifik bahagian yang kamu tak faham. Jadi untuk kelas hari ini, sampai sini saja. Terima kasih sebab tonton ya. Okay. Selamat belajar.